Terima kasih kerana masih bersama dengan Kini TV. Saya Jumaidi Shah Osman, moderator untuk rancangan Bicara Kini, rancangan hal ehwal semasa terbitan Kini TV. Bersama-sama saya adalah Fatih Aris Umar. Kita membincangkan persoalan sama ada fahaman liberalisme ini satu ancaman kepada Islam dan Melayu. Untuk persingan kedua ini, kita sambung dengan saudara Khalid Jaafar yang tadi dia nak menghuraikan tentang sejarah awal di dalam agama Islam juga yang tak sempat dihabiskan sebentar tadi. Silakan. Tadi saya sebutkan yang bahawa sebelum munculnya Renaissance dan juga pencerahan di Barat itu, tamadun yang paling rancak berfikir dan berdebat dalam tamadun tersebut adalah tamadun Islam. Ya, kita lihat perdebatan melalui buku, bukan melalui secara berdepan, antara Al-Ghazali dengan Ibn Sina dan kemudiannya Ibn Rushd menjawab Al-Ghazali dan sebagainya. Oleh itu persepsi dunia Barat itu sendiri sehingga zaman pencerahan adalah sumber kepada pencerahan. Kalau kita baca drama Lessing yang bertajuk Nathan yang Bijaksana yang akan diterjemahkan, mereka melihat tamadun Islam itulah tamadun yang harus diikuti dari segi keterbukaannya, dari segi kebebasan berfikirnya. Jadi bila saya menyebutkan kebebasan, hak asasi dan sebagainya, banyak betul kita ambil daripada Barat, ya. Tetapi Barat juga pada asalnya mengambil banyak daripada tamadun Islam. Oleh itu, ya, tetapi kerana sejak zaman pencerahan ledakan ilmu dan pemikiran dan falsafah banyak di Barat, maka mereka telah menambah korpus pemikiran tersebut. Ditambah begitu banyak, maka kita banyak merujuk kepada sumber-sumber daripada Barat, ya. Tetapi saya sendiri, saya membaca sejarah pemikiran Islam, sejarah falsafah Islam, saya mendapat inspirasi yang begitu besar, ya, daripada misalnya Fathul Maqal, kitab Fathul Maqal yang dituliskan oleh Ibn Rushd, ya, dan juga kitab-kitab lain dan karya-karya falsafah. Tapi Pak Khalid itu merujuk kepada kata orang the golden age of Islam, zaman era kegemilangan Islam. Tetapi dalam herutan sejarah Islam kita tahu ada insiden kekerasan pemerintah kerajaan terhadap intelektual ini. Golongan Mu'tazilah pernah dihukum yang berapa kes. Jadi balik kepada persoalan awal yang dibawa oleh Ustaz tadi, kalau ada orang mencabar pemikiran Islam, wajar atau tidak dihukum? Pak Khalid hanya menyebut zaman indahnya dan zaman kelabu dan gelapnya bagaimana? Ya, di zaman indah ni pun banyak kelabunya, ya. Buku Ibn Rushd pun dibakar, Fathul Maqal itu dibakar, ya. Kerana masyarakat Islam tidak cukup liberal ketika itu. Mereka itu hidup dalam abad ke-9, abad ke-11, ya. Jadi kita belajar daripada tersebut, ya. Dan dengan sebab ini adalah evolusi pemikiran manusia, penciptaan manusia untuk memperbaiki, ya, untuk memperbaiki suasana, untuk mengurangkan kezaliman. Apabila ia telah dilaksanakan, dicipta di Barat, maka kita ambil sahaja, ya, dan bukanlah kita tidak kritikal yang boleh membawakan kepada keadilan, mengurangkan kezaliman, mengurangkan kesusahan kepada manusia, kita ambil. Maksudnya Pak Khalid rumuskan bahawa perdebatan kritik-mengkritik dalam suatu tamadun, khususnya dalam konteks sejarah Islam dan juga Melayu dalam konteks sekarang ni menguntungkan, bukan merugikan. Tidak ada tamadun yang boleh maju tanpa perdebatan. Di Greek, ya, sampai sekarang orang mengkaji karya kerana perdebatan yang hebat ketika itu. Ya, di zaman Abbasiyah perdebatan hebat dengan pelbagai-pelbagai mazhab pemikiran dan juga mazhab fiqh, ya. Begitu juga di Andalusia, ya. Mereka maju kerana mereka berdebat. Kalau kita nak bentuk perdebatan sekarang ini, maknanya kita akan membawa kepada kemunduran. Itu sebab saya bimbang kepada mereka yang nak mengecam betul-betul liberalisme ini, ialah mereka ingin menutup ruang perdebatan, dan oleh itu orang Melayu dan juga orang Islam di Malaysia akan menjadi mundur, masuk ke abad ke-19, masuk abad 20, abad ke-19, abad zaman gelap. Ustaz, balik kepada contoh-contoh yang Ustaz beri awal tadi sebelum kita rehat itu, iaitu ada kritik-kritik terhadap agama. Jadi apa seharusnya tindakan? Kita ambil tindakan pada mereka ataupun bagaimana? Dia dalam peradaban Islam, sistem Islam, memang berlaku perdebatan. Tetapi di sana ada metodologi bagaimana ilmu Islam itu dikaji. Seorang nak belajar, nak tafsir Quran mesti tahu ulum Quran. Seorang yang nak tafsir hadis mesti tahu ulum hadis. Orang nak ijtihad fatwa dalam fiqh mesti tahu usul fiqh.
Dia tak mungkin datang seorang daripada fahaman liberal John Locke nak tafsir Quran. Orang mari daripada John Hick nak tafsir Quran. Dan bila dia tafsir Quran dengan fahaman John Hick, John Locke, Augustine Comte, itu yang jadi masalah. Kita membawa dalam Islam memang ada perdebatan, memang ada. Memang itu berlaku. Kaya, zaman tu kaya, zaman gemilang dan sebagainya. Itu berlaku. Perdebatan ataupun kritik berlaku. Bahkan Imam Syafi'i sendiri buat buku Fanul Jadal, seni dalam berdebat. Orang yang pertama buat buku seni berdebat ni Imam Syafi'i, tebal tu buku dia. Tetapi dia berdebat berdasar metodologi. Saya nak kata tafsir Quran rahmatul lil alamin base kepada apa? Base kepada fahaman apa? Tapi kalau orang juga ada dua peringkat lah saya nampak dari segi penjelasan Ustaz tadi, bahawa satu perdebatan di kalangan intelektual Islam, ulama dan juga pemikir-pemikir pengkaji. Satu lagi ialah orang awam. Kalau orang awam menyuarakan pandangan yang kritikal pada Islam, malah mempertikaikan Islam, misalnya saya kata tak payah hudud tu, berapa kita wajar ambil tindakan pada mereka, kita dakwah pada mereka, atau macam misalnya Kasim Ahmad kita tengok bagaimana kita mendebatkan perbezaan kalau itu. Benda tu ni dah ada fatwa peraturan dalam Islam. Kalau benda tu dinamakan ma'lumatun minad din bid darurah, benda tu dah diketahui daripada agama secara pasti. Maknanya seorang jahil bodoh tara mana pun dia tahu Tuhan tu satu. Dia tahu kena taat Nabi, kena Quran tu suci, dia tahu. Orang bodoh tara mana pun dia tahu. Orang ni mesti dia ada tindakan disiplin. Tidak mungkin berlaku ataupun difahami timbul wujud dalam masyarakat Islam seorang yang jahil seperti itu. Tetapi jika sekiranya perkara itu perkara asing, baru ataupun perkara ijtihad, dia nak bagi pandangan, dia boleh bagi pandangan. Tapi kita orang ulama akan bagi jawapan dan nasihat. Dalam Quran sebut fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Ada peringkat tanya, ada peringkat belajar, ada peringkat. Tidak semua orang pergi debat, kritik. Belajar tak, mengaji tak, kan? Ya. Tapi zaman sekarang kita Ustaz ya, kita lihat akses dan ruang orang bercakap makin banyak. Jadi kita tak boleh nak halanglah orang daripada menyuarakan pandangan, keraguan, was-was dan kejahilan mereka. Ini fenomena yang harus kita terima lah. Betul. Kerana kita kata tanpa sempadan ya. Jadi bagaimana Ustaz menangani persoalan itu? Kita boleh faham kalau ini perdebatan di kalangan intelektual. Kita tengok kalau seorang tu dia jahil, dia baru datang daripada mana-mana negara, bukan daripada tanah Melayu ni yang dah belajar Islam daripada berkurung lamanya, ilmu Islam, thaqafah Islam, tamadun Islam dah berakar umbi di tanah Melayu. Tiba-tiba datang seorang kata Quran ni tak betul, hadis ni tak betul. Yang ini saya sebutkan tadi, dia kena diberi disiplin, tunjuk ajar disiplin. Tak mungkin dia seorang yang apa maksud disiplin tu? Maksudnya kita ambil hukuman ataupun penjelasan kita kena mereka? Minta taubat. Beri penjelasan dan minta dia bertaubat daripada, sebab dia tak mungkin jahil. Tetapi kalau dalam keadaan sekarang katakan suasana terbuka, orang kemungkinan jahil, pendidikan tak betul dan sebagainya, mungkin orang tercakap benda yang tak betul, kita ambil masa. Sebab itu dalam kita punya pendekatan, Islam punya pendekatan pun bukan kita kata pergi ambil hukum terus. Kita bagi nasihat, bagi tunjuk ajar, bagi dia kefahaman. Tetapi apa yang berlaku hari ini bukan macam tu. Apa yang berlaku hari ini, kadang-kadang orang mencabar dan dia mencabar akidah ini, mencabar asas-asas agama ini, diberi kebebasan dan dipertahankan atas asas kebebasan beragama ataupun atas asas kebebasan dan hak asasi. Tapi takkanlah ulama ataupun institusi agama kita ataupun pertubuhan-pertubuhan agama kita tidak mampu berdepan dengan mereka dengan menyedari bahawa majoriti orang di tempat kita ni memang dia dua benda. Yang pertama, cara badan agama ataupun pendakwah menangani itu satu persoalan. Tetapi yang persoalan yang saya tekankan tadi ialah kita mempertahankan suasana itu. Kita mempertahankan ataupun kita menggalakkan. Kononnya ini adalah budaya kritis, budaya pemikiran progresif kononnya. Merungkai semua asas-asas agama, mempertikaikan semua asas-asas agama. Kerana ini dianggap sebagai progresif, dianggap sebagai liberal, dianggap sebagai kritis dan dianggap sebagai moden dan moderate. Itu yang saya pertikaikan. Adapun bagaimana kalau berlaku orang salah dalam masyarakat kita, anak muda kita salah faham, itu kita boleh guna kebijaksanaan, tak ada masalah. Bukan maksud saya
kita bertindak ganas ataupun keras kepada siapa-siapa yang jahil, siapa-siapa yang tak faham, salah faham, tersilap. Tidak pernah berlaku seruan begitu. Kita tak seru begitu. Hatta sama ada orang bukan Islam pun kita tidak menganggap begitu. Maknanya siapa-siapa yang berlaku, katakan salah faham, tidak faham. Ya, tapi ISMA sendiri selalu melabelkan banyak kumpulan liberal. Sebab itu saya nak sebut walaupun tanpa kajian dan pendidikan yang rapi. Saya nak sebut sini liberalisme ini adalah satu arus. Dia bukan tindakan peribadi. Bukan kita berdepan dengan arus, dengan berdepan dengan tingkah laku peribadi berbeza. Jadi tindakan kami menolak liberalisme adalah berdepan dengan arus. Adapun silap laku peribadi, itu kita tangani dengan bijaksana. Itu tidak jadi masalah. Orang salah cakap, orang salah faham, salah itu kita boleh terangkan kepada mereka. Tetapi dalam konteks Malaysia ini ada di sana badan-badan, tokoh-tokoh, NGO yang terang-terang atas nama progresif, atas nama liberal, atas nama jadi maksudnya dalam masyarakat Islam tak boleh adanya NGO sini yang mempertikaikan dan membahaskan persoalan. Dia tidak terlalu, saya ingat, tidak terlalu hitam putih, maksudnya tolak Quran, tolak itu. Dia membahaskan persoalan. Kalau membahaskan persoalan dengan latar belakang dia memahami metodologinya. Macam saya sebutkan tadi, kalau nak bahas tentang ekonomi, mesti orang faham dasar ekonomi. Kalau saya pergi cakap apa ekonomi ni tak betul, apa benda-benda saya tak tahu apa tentang ekonomi, orang boleh terima. Liberal tak mana pun dia tak akan terima saya. Dia cakap saya bodoh. Betul tak? Dia maksud Ustaz, tak semua orang boleh cakap tentang semua benda. Tak boleh cakap dengan semua benda. Kalau saya tak tahu politik, tak tahu budaya politik, kemudian saya pergi belasah satu pasal orang politik punya tindakan, saya dianggap tidak betul. Begitu juga orang agama, kan? Orang agama gitu juga. Kalau kita tak tahu agama, jahil agama, kemudian petikai semua benda dalam agama, jadi kita akan dianggap tidak betul. Adapun kita pergi belajar, betul tak? Pergi belajar ilmu, saya dah belajar usul fiqh, saya dah belajar usul din, saya belajar dah tasawuf, saya belajar apa. Kemudian saya nak ambil ayat Quran, satu ayat Quran kita nak debat, boleh? Tetapi saya Ustaz, kita sekarang ni menghadapi suasana manusia ni pelbagai disiplin. Ya, orang yang mengaji disiplinnya kuantum mekanik, kuantum fizik, berminat tentang Quran, dia membaca Quran, maka dia mempergunakan disiplin dia sebagai ahli fizik untuk memahami kehebatan Tuhan, ciptaan Tuhan ataupun undang-undang sejagat dan sebagainya, ya. Begitu juga mereka yang mengkaji disiplin ekonomi, sebagai seorang Islam dia nak memahami, dia nak menghubungkan dengan teks-teks Islam itu dengan disiplin yang mereka mengkaji, ya. Oleh itu ilmu ini berkembang melalui sintesis, ya. Sintesis teologi dengan sintesis sosiologi, sintesis ekonomi dengan sintesis, inilah berkembang, ya. Oleh itu kita jangan takut, ya. Kita mesti bersedia untuk mengadakan dialog dan berbincang, ya. Jadi kalau kita takut, terancam dan sebagainya, ini adalah minda yang takut, minda yang gerun dengan perubahan, ya. Minda yang gerun dengan perubahan ini tidak akan membawa kepada kemajuan, ya. Kita lihat dunia Islam maju ketika itu, ya. Ketika zaman Abbasiyah mereka menerima apa yang datang daripada Greek, mereka terjemah semua yang datang pada Greek, mereka sintesis, ada mereka terima, ada mereka tolak, ya, dan sebagainya. Oleh itu sekarang banyak ilmu-ilmu ekonomi, sosiologi, sejarah dan sebagainya, falsafah, dan falsafah banyak cabangnya, ada 20-30 cabangnya, ya. Oleh itu kebetulan mereka yang berminat falsafah juga, sebagai seorang Islam, dia hendak memahami Al-Quran dan hadis. Oleh itu mereka membaca Al-Quran, ya, dengan di dalam minda mereka persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh disiplin-disiplin tersebut. Jadi kalau kita mengatakan mesti mengikut metodologi yang dinyatakan tu, ilmu tidak akan berkembang. Pak Khalid dan juga Ustaz, ya, masalah kita bukan saja saya sebut tadi ada dua level, iaitu pakar-pakar, ilmuwan dan intelektual. Inilah persoalan yang keduanya yang serang berlaku, yang diberi contoh oleh Ustaz tadi. Inilah yang berlaku kat Twitter, Facebook, anak muda yang pertikaikan agama. Wajar atau tak kita layan mereka ni, ataupun kita ambil
kaedah sebagaimana disarang oleh ustaz kita, mesti mengikut metodologi. Itu terpulang kepada mereka. Dan kita, kalau apa pun sikap kita, mereka tak boleh tahan. Ini dunia yang tidak boleh disekat. Seperti dulu kita di sekolah, ya, cikgu kata jangan tanya soalan ni. Sekarang tak boleh buat lagi. Ya, murid boleh mencabar gurunya dengan fakta, dengan mentengok boleh Google fakta. Jadi tak boleh menipu lagi di dalam kelas, ya. Jadi sekarang ini orang awam mendapat maklumat dari pelbagai sumber, ya. Oleh itu tokoh-tokoh agama yang ingin mengembangkan ilmu agama, mengembangkan kefahaman agama, perlu menggunakan, ya, teknik-teknik dan teknologi baru, dan juga teknik-teknik gaya-gaya dakwah dan persuasion, ya. Saya tertarik dengan ahli falsafah mereka yang bernama Alfred North Whitehead, ya, yang membawakan manusia ni daripada kebiadaban kepada tamadun ialah apabila ianya meninggalkan kekerasan, coercion, dan pergi kepada persuasion, iaitu dakwah. Ya, tapi dalam konteks kita yang secara popular lah, tanpa menyebut mana kumpulan atau mana individu, ialah seolah-olahnya kumpulan Islam dan Melayu bimbang tapi tidak menggunakan kaedah dakwah dan persuasion dalam itu persoalannya. Bagaimana saya rasa bimbang ini adalah benda yang dikipas, ya. Saya rasa golongan minoriti saja, ya, yang merasakan kebimbangan tersebut, ya, di mana authority mereka merasakan kewibawaan mereka tergugat. Jadi sekarang ini authority ataupun kewibawaan tersebut, ya, ianya bukan lagi bersifat saya rasa institutional lagi, ya. Jadi orang tengok kamu betul-betul tak, kalau kamu graduate daripada Al-Azhar, katakan, betul ke kamu ni wibawa? Jadi orang acah sedikit sebanyak, kamu melatah atau tidak? Jadi orang sekarang suka acah, ya. Kalau tak dapat jawab, jadi dia pun menggunakan, oh kamu tak tahu agama, jangan sebut cakap agama. Orang tahu kamu tak ada authority lah, tak ada kewibawaan. Kalau mereka yang betul-betul berwibawa dengan ilmu yang mantap, ya, bukan saja dari segi disiplin agamanya, tetapi disiplin sosiologi, dari segi falsafah dan sebagainya, apa saja orang acah pada dia boleh kilas dengan mudah. Ya, oleh itu saya rasa sense of confidence itu pula ada. Masalah sekarang ramai yang mengakukan dirinya sebagai authority itu tidak punya keyakinan. Ini tentang persoalan asas yang disebut oleh Isma tadi, iaitu persoalan asas. Contohnya yang dianggap hitam putih dalam Islam, soal hudud, soalan contoh yang diberikan oleh ustaz tadi, soal Aminah Wadud semayang nak cakap Melayu ke contohnya, kan. Adakah ini kita tidak melihat masalah? Sebab saya di masyarakat umumnya rasa gelisah sebab dia ada satu pertikaian yang benda ni sebelum ni di Malaysia umumnya tak pernah berlaku. Tiba-tiba ada yang mencabar yang dianggap ini luar biasa cabarannya. Adakah itu okey bagi Pak Khalid? Macam mana? Saya rasa ulama-ulama boleh menjawab perkara tersebut dan secara bijaksana, ya. Cabaran-cabaran seperti ini, seperti juga cabaran-cabaran dulu-dulu, ya, orang kata pakai tie pun kafir dulu, ya. Bahkan pakai topi yang dipakaikan oleh polis tu pun dikata ni bertentangan dengan syariat, ya. Muzik dulu orang kata, ya, haram, ya. Sekarang ni ulama pun main gitar dan sebagainya, ya. Jadi saya tengok banyak kadang-kadang apa yang dikatakan bertentangan dengan Islam tu sekarang banyak a matter of taste. Jadi tentang masalah fiqh lain saya tidak mahu terlibat dalam masalah fiqh. Ini masalah macam Aminah Wadud, kan, itu tidak ada mazhab dalam Islam. Sebab tu saya kata di Malaysia kita dalam Islam boleh berbeza, ada debat, ada itu. Dan kita ada 4 mazhab, ada 7 mazhab dalam perbahasan hukum furu' fiqh. Tetapi yang Aminah Wadud ni tak ada dalam mana-mana mazhab. Tapi iyalah, ini mazhab plural. Ini mazhab liberal. Ustaz, saya tak betul itu. Dia bukan mewakili liberalisme. Aminah Wadud, dia tidak mewakili liberalisme. Dia bukan John Locke, dia bukan John Stuart Mill, dia bukan Alexis Tocqueville. Betul lah, dia dah mati lama. Tapi sekarang ni tetapi saya rasa dia tidak. Saya baca tulisan dia, dia bukan mengangkat, dia ingin mentafsir Al-Quran. Okey, jawab yang ulama-ulama, jawablah, ya. Jangan untuk mengatakan dia sebagai mewakili liberalisme, ya. Itu tidak betul. Okey Ustaz, lupa kali, ya. Soalan saya ialah, bila timbul fenomena-fenomena seperti ini yang Ustaz labelkan sebagai liberal atau tidak, ya, Pak Khalid,
Isunya ialah kenapa kita rasa terancam. ISMA misalnya sering menggunakan sikap dalam kenyataan-kenyataan menyerang termasuk Masyakini juga, ya. Dengan tidak mengambil pendekatan berhujah secara rasional, membentangkan hujah. Dan sebahagian daripada kenyataan ISMA itu misalnya tidak solid untuk meyakinkan orang hujah ISMA sendiri. Jadi bagaimana pendekatannya itu? Adakah kita takut kita kalah dengan fenomena 2-3 orang seperti Imam Aminah Waduk dan misalnya Kasim Ahmad yang 2-3 orang pengikutnya, banding dengan masyarakat kita yang dah yang pertama sekali dalam istilah maqasid syara', kita berjuang, saya tak, dalam manzum ataupun sistem pemikiran kita, falsafah pandangan kita base kepada Islam, bukan soal takut, bukan soal bimbang, bukan inferior, tapi kita menyuarakan pandangan base daripada view Islam, view, bukan daripada liberal view. Kan orang liberal memandang begitu, itu dia punya pasal, tapi saya memberi pandangan dari sudut pandang Islam, bukan kerana takut. Itu yang pertama. Jadi dalam Islam, kan, dalam Islam menjaga agama, kan, dalam sistem politik Islam, tugas yang pertama sekali ialah menjaga agama. Saya tak tinggalkan itu. Jadi, saya tak tinggalkan itu. Saya masukkan ialah bagaimana pendekatan dalam kenyataan-kenyataan dalam ISMA punya web apa semua tu bernada menyerang tanpa menyelidiki dan berhujah. Kita memberi pandangan menyerang kepada aliran, kepada kumpulan, gerakan yang membawa agenda itu, bukan menyerang individu. Orang yang declare dalam tulisan dia, declare dalam pemikiran, istihar dalam kata-kata dia mendokong ataupun membawa ataupun mengucapkan perkataan yang seperti itu yang kita tentang. Kan, kita tentang apa yang bertentangan dengan agama Islam yang saya sebutkan tadi, yang bertentangan. Tetapi tingkah laku orang ini banyak banyak orang tak faham di sini. Kita berdepan dengan individu masyarakat, berdepan dengan sama ada muslim atau muslim, jahil ataupun kerana apa, itu berbeza. Memang itu bukan, kita jarang menentang ataupun mengutuk individu-individu yang salah. Bukan saya maksud itu. Maksud saya ialah dalam konteks misalnya Komanggo, kenapa ISMA gagal menjelaskan misalnya apa UPR yang dibawa oleh Komanggo, tapi terus dibagi menyerang Komanggo kepada LGBT. Maksud saya ialah kenapa gerakan Islam seperti ISMA tidak menjelaskan pokok persoalan isu, tetapi terus bagi peringkat menyerang. Jadi Malaysia kini implicated, sedangkan kita tidak terlibat dalam persoalan itu misalnya. Ini contoh, saya beri contoh, bukan kita tak ada masalah. Kita buat roadshow, ratusan masjid menjelaskan isu itu. Menjelaskan isu tuntutan-tuntutan yang ada dalam Komanggo itu. Kita jelaskan sampai pada masyarakat. Jadi dalam hal-hal yang dibawa oleh lain, misalnya kebebasan lain, ISMA tidak kebebasan mana? Kebebasan lain yang dibawa oleh Komanggo. ISMA tidak Yalah, sebab kita ambil perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam. Kalau yang tidak bertentangan dengan Islam ataupun yang tidak begitu mengancam, begitu segera mengancam, kita tak anggap itu satu yang urgent. Jadi sekarang ni kita tengok apa yang tuntutan Komanggo, tuntutan IFC, tuntutan Suara, itu satu package. Dan tuntutan ahli politik, sama ada dalam pembangkang secara huruf DAP ke PKR ke secara khususnya, memang mendukung perkara yang sama. Sama ada contohnya perkara yang sama tu boleh Ustaz spesifik supaya kita boleh bahaskan persoalan itu, kerana tak umum penjelasan Ustaz. Contohnya negara Malaysia, hak besar lah ambil. Negara Malaysia negara sekular ke negara Islam? Kita nak negara Malaysia ni negara sekular ke negara Islam? Kalau mereka nak perjuangkan negara ini negara sekular, saya akan perjuangkan negara ini negara Islam. Saya rasa wacana tentang sekularisme ini perlu diperkembangkan. Ya, dulu tidak ada perdebatan. Ya, sekarang fahaman orang lebih canggih lagi dulu. Ya, tidak cukup. Kalau kita tengok sendiri pun teks penting anti-sekularisme, Islam and Secularism, Nakib Al-Atas itu banyak orang tidak faham. Ya, sebenarnya apa yang dikritik oleh Syed Muhammad Nakib Al-Atas? Beliau mengkritik secularism as a philosophical project. Ya, saya faham
Sekularisme is not a philosophical project. Ya, bukan projek falsafah. Sekularisme yang saya faham dalam sejarahnya adalah proses untuk menghapuskan kezaliman yang berpunca daripada institusi teologi. Ya, it is a project of justice. Ya, jadi perkara ini perlu diperkembangkan lebih banyak, ya, tidak cukup dalam masa sedikit ini, kerana ini suatu wacana yang besar, ya. Dan saya, ya, bersama dengan ramai rakan-rakan saya termasuk yang berpendidikan agama daripada Al-Azhar, daripada Jordan dan sebagainya, mengkaji perkara tersebut, mengkaji teks-teks apa dia sebenarnya yang ditakutkan sangat dengan sekularisme ini. Masyarakat Islam dah sekular lama dah, ya. Masyarakat yang dah sekular lama, sejak daripada Saqifah Bani Sa'dah itu adalah proses sekular dalam untuk sebuah negara, ya. Jadi saya rasa kita jangan terlalu rigid, ya. Kita perlu lebih berkembang fikiran, lebih terbuka, melihat kajian-kajian terbaru, ya, terutama di kalangan sarjana Islam tentang isu sekularisme. Banyak, ya, yang mereka ini cuma membaca dua tiga buah buku tentang yang anti sekularisme, ya. Mereka yang mendukung sekularisme ini mereka tak pernah baca dan tidak pernah dimukakan ke depannya. Ya, saya ingin kembali untuk merumuskan, kalau diizinkan saya merumuskan perkara ini, ya, bahawa liberalisme ini, ya, walaupun perkara-perkara sampingan yang dibawa yang tidak bukan dalam mainstream liberalisme, ya, tokoh macam LGBT dan sebagainya, itu bukan mainstream liberalism, ya, dan kita orang liberal baca sahaja, ya, teks-teks liberal yang penting. Mereka ingin, ya, tamadun itu berkembang. Ya, tamadun itu berkembang. Apa ada key tamadun tersebut? Unsur terpenting tamadun adalah institusi keluarga. Ya, dan gerakan yang disebut fringe ini adalah golongan yang dikatakan anti same sex marriage, ini adalah anti kepada institusi keluarga. Oleh itu terkeluar daripada faham liberal yang mainstream, ya. Jadi mereka ini ingin menghijack, ya, agenda liberal kepada agenda mereka, ingin mempergunakan. Jadi kita jangan tertipu dengan tersebut, ya. Kita dalam fahaman liberal, kita ingin memajukan tamadun dan kita ingin mengekalkan dan memperkokohkan institusi keluarga. Di Amerika sendiri, Parti Republican, apa nilai terbesarnya? Adalah family value. Kalau kita tengok dalam filem Robocop yang terbaru sekalipun, ya, dalam Hollywood, dia Hollywood adalah satu institusi liberal popular, ya, dan dia mengemukakan, mengangkat institusi keluarga itu supaya kita pertahankan. Jadi minta maaf, kita tak ada banyak masa. Cuma di hujung ni saya akan minta untuk dua orang ni masing-masing menyimpulkan idea-idea yang dalam kita bincang 1 jam ni, sebab masa mencemburui kita. Jadi oleh kerana apa ni tadi ustaz yang buka, jadi kita mungkin terbaliklah kot, terbalik. Pak Khalid juga akan simpulkan dulu dan kemudian ustaz akan simpulkan kemudian. Dalam masa saya ingat 2 minit setengah setiap orang. Ya, saya ingin merumuskan bahawa sejak daripada abad ke 16, ya, fahaman liberal ini berkembang, ya. Ianya memajukan masyarakat, ia memajukan tamadun, ia mencipta banyak ilmu, menimbulkan pelbagai disiplin ilmu, dan kita melihat, ya, ia menjadi menuju kepada global consensus. Bila dicakapkan good governance, ya, tata kelola yang baik, iaitu pemerintahan berdasarkan hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi, ekonomi bebas dan sebagainya, ini adalah konsensus. Sebenarnya liberalisme ini secara esens, secara intipatinya sudah menjadi global consensus. United Nations, ya, ia membuat tata kelola dunia, ya, ianya berdasarkan prinsip-prinsip liberalisme, dan United Nations lah yang mentakkan kepada Universal Declaration of Human Rights yang merupakan asas terpenting liberalisme. Jadi ianya menjadi global consensus. Jadi orang Melayu ataupun umat Islam, ya, kalau takut dengan perkara ini akan tinggal belakang, ya. Oleh itu kita lihat negara-negara Islam sendiri yang dulu bawah pemerintahan autokrasi sekarang ini menuju kepada demokrasi, dan ini adalah kejayaan liberal di dunia Islam. Arab Spring adalah satu fenomena liberal. Jadi kita di alam Melayu yang terbesar
Malaysia, Indonesia ni alam dunia Islam yang paling besar, kita menuju kepada liberalisme. Ustaz, silakan. Okay, saya yang pertama saya nak sebut bahawa dalam apa yang disebutkan oleh saudara Khalid tadi tentang rujukan liberalisme dalam Islam, sebenarnya tidak ada liberalisme dalam Islam. Islam liberal. Adapun mereka-mereka ulama-ulama ataupun pemikir-pemikir yang datang kemudian cuba mentafsirkan Islam mengikut fahaman liberal, itu bukan daripada Islam, itu adalah penyelewengan daripada mereka. Yang kedua, dari segi global consensus ini juga kita dalam konteks masyarakat Islam kena lihat dari sudut yang menyeluruh. Dia adalah merupakan pertembungan tamadun di antara dua tamadun, satu tamadun Islam, satu tamadun Barat. Basicnya berbeza. Tamadun Barat berasas kepada etis yang tidak bertuhan, dan tamadun Islam adalah berasas kepada penyembahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah suatu perkara yang sangat berbeza. Dan bagi kita sebagai seorang Islam, memang kita terbuka menerima kebaikan daripada mana-mana, tidak ada masalah dalam perkara yang tidak bercanggah dengan agama, tidak bercanggah dengan peradaban kita, tetapi kita mesti membangunkan mencipta kemajuan dan pembangunan diri kita daripada asas kepercayaan kita sendiri, bukan diimport daripada luar, daripada kepercayaan bercanggah dengan, kerana itu akan membawa kepada kecairan, pencairan dan kehilangan identiti akhirnya. Allah. Okay, dengan itu bicara kini hari ini, tumbuhan ini sampai ke hujungnya, dan kita harap diskusi yang kita bincangkan hari ini dapat dipanjangkan pada masa-masa akan datang. Sebab selain kita berhujah, kita berbahas, kita menjumpai lebih banyak perkara yang boleh kita bincangkan. Soalnya seperti yang ditimbulkan oleh Pak Khalid, contohnya Pak Khalid menyebut ini salah faham. Ada yang cuba menghijack liberalism yang dianggap mainstream. Di pihak ISMA pula, ISMA menegaskan bahawa ada asas-asas yang tidak boleh ditolak, yang dianggap dah tetap sebegitu, yang dah fix dan semua mazhab percaya. Jadi saya serahkan kepada pembaca, kepada penonton semua untuk menilai, dan saya harap acara-acara sebegini dapat disambung dan dipanjangkan di masa akan datang. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Presiden Ikatan Muslimin Malaysia ISMA, Ustaz Abdullah Zaid Abdul Rahman, dan juga Pengarah Institut Kajian Dasar Khalid Jaafar, yang juga lebih mesra dengan panggilan Pak Khalid. Dan kami di Kini TV mengucapkan terima kasih dan sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.